Nur Muhammad menurut Al-Quran dan Hadis. Asal-usul Nur Muhammad, dalil nakli. Hadis Qudsi. Aku dahulu adalah permata yang tersembunyi. Aku rindu untuk dikenal, maka aku ciptakan makhluk agar ia mengenalku. Hadis riwayat Bukhari. Mula mengenal Nur Muhammad. 1. Bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan. 2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 3. Bacalah, dan Rabbmu lah yang maha pemurah. 4. Yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. 5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Surah Al-Alaq 96 ayat 1 hingga 5. Diriwayatkan Abdul Razak dengan sanadnya sampai kepada Jabir bin Abdullah Al-Ansyari, semoga ridha Allah atas keduanya, bahawasanya ia pernah bertanya, demi ayah dan ibuku, ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku tentang suatu yang dicipta Allah sebelum segalanya yang lain, yakni sebelum segala makhluk yang lain. Jawab baginda, wahai Jabir, sesungguhnya Allah telah menciptakan Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari nurnya sebelum sesuatu yang lain. Dan diriwayatkan Abdul Razak dengan sanadnya bahawa junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mencipta Nur Muhammad sebelum segala sesuatu daripada nurnya lalu dijadikan nur tersebut berputar dengan kudrahnya mengikut kehendak Allah dan belumlah ada pada waktu tersebut lauh dan tidak ada kalam. Al-Hadis dengan panjangnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sultanul Aulia. Dalam hadis Qudsi dia berfirman, aku ciptakan Nur Muhammad daripada cahaya wajahku. Sabdanya, mula-mula Allah ciptakan ruhku, Nur Muhammad. Pada permulaannya diciptakannya sebagai ruh suci. Mula-mula Allah ciptakan kalam. Mula-mula Allah ciptakan akal. Sesungguhnya telah datang kepada kamu dari Allah, cahaya dan kitab yang menerangkan. Surah Al-Maidah, ayat 15. Baginda Rasulullah bersabda, aku daripada Allah dan sekalian yang lain daripadaku. Kemudian kami turunkan ia kepada peringkat yang paling rendah. Surah Tin, ayat 15. Hadis Qudsi. Artinya, aku jadikan segala perkara itu kerana engkau ya Muhammad dan aku jadikan akan dikau itu kerana aku, yakni dijadikan Nur Muhammad itu dengan tiada wasitah suatu jua pun. Daripada Ka'ab al-Ahbar, tatkala Allah Ta'ala berkehendak untuk menciptakan Nabi Adam alaihissalam, dia memerintahkan Jibril alaihissalam untuk membawakan segenggam tanah putih yang merupakan tanah tempat junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam dimakamkan nanti. Maka diulilah tanah tersebut dengan air tasnim, air syurga, lalu dicelupkan ke dalam sungai-sungai syurga. Setelah itu, dibawakan dia berkeliling ke serata langit dan bumi. Para malaikat pun mengenali junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keutamaan baginda sebelum mereka mengenali Nabi Adam alaihi salam. Ketika nur junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam kelihatan di kening dahi Nabi Adam alaihi salam, dikatakan kepadanya, wahai Adam, inilah Sayyid, penghulu, keturunanmu daripada para anbiya dan mursalin. Tatkala Siti Hawa mengandungkan Nabi Syeds, berpindahlah Nur Muhammad tersebut daripada Siti Hawa. Siti Hawa yang biasanya melahirkan anak kembar setiap kali hamil, tetapi pada hamilnya ini dia hanya melahirkan seorang anak sahaja, itu Nabi Syeds kerana kemuliaan junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sentiasalah berpindah randah Nur Muhammad daripada seorang yang suci kepada orang suci yang lain sehinggalah baginda dilahirkan. Dan telah diriwayat bahawasanya Nabi Adam alaihissalam pernah mendengar Nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertasbih di tulang belakangnya. Di sulbinya yakni pada ketika itu Nur Muhammad atau roh junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam sulbi Nabi Adam alaihissalam, seperti bunyi kibasan burung. Maka tatkala Siti Hawa mengandungkan putranya Nabi Syeds alaihissalam, Nur itu berpindah daripada Siti Hawa kemudian kepada Nabi Syeds alaihissalam pula. Kemudian berterusan nur tersebut berpindah randah kepada sulbi-sulbi yang suci dan rahim-rahim yang cemerlang, sehingga lahir junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada pernikahan kedua ibu bapa baginda yang mulia. Kitab Al-Kawkab Al-Duri fi Al-Nur Al-Muhammadi oleh Syekh Muhammad bin Ismail Daud Al-Fatani RH, terbitan Khazanah Al-Fataniyah, Kuala Lumpur, 2001.
tahun 1304 Hijrah, di Makkah. Antaranya ialah, Allah menggenggam satu genggam daripada nurnya, diperintah ia menjadi Muhammad, ia menjadi Muhammad, ia menjadi tiang arash, ia sujud kepada Allah, dibahagi nur itu kepada 4 bahagi, pertama menjadilah, kedua kalam. Sekalian makhluk dijadikan daripada Nur Muhammad. Makhluk solat dengan huruf nama Ahmad dan Muhammad, berdiri kiam seumpama alif, ruku seumpama ha, sujud seumpama mim, duduk seperti rupa dal. Makhluk dijadikan atas rupa huruf nama Muhammad, kepala bulat seperti mim, dua tangan atau dada seperti rupa ha, perut seperti rupa mim, dua kaki seperti rupa dal. Kitab Madarijal Su'ud Ilektisa Al-Burud, dalam bahasa Arab, syarah bagi kitab Maulid Al-Barzanji. Segala puji-pujian bagi Allah yang membuka seluruh wujud ini dengan Nur Muhammad yang mengalir dalam tiap-tiap perkara, perkara yang ditakdirkannya oleh Allah Ta'ala sebelum daripada ia menjadikan langit dan bumi selama 50,000 tahun. Kemudian dinyatakan yang bahagian yang keempat itu diletakkan di bawah arash sehinggalah Allah menjadikan Adam alaihissalam. Maka Allah letakkan nur itu pada belakangnya dan dijadikan para malaikat sujud kepadanya, dimasukkannya ke dalam syurga. Walau para malaikat bersaf di belakang Adam, melihat kepada Nur Muhammad. Bila Adam alaihissalam bertanya mengapa malaikat berdiri di belakangnya bersaf, Allah menjawab mereka itu sedang melihat kepada nur kekasihnya Muhammad yang menjadi khatam sekalian Rasul dan Anbiya. Kemudian Adam meminta nur itu dipindahkan ke hadapan, lalu diletakkan pada dahi baginda. Kemudian disebut nur itu dipindah kepada Hawa, kemudian kepada Nabi Syed, dan seterusnya. Demikianlah nur itu berpindah daripada satu rahim yang suci kepada rahim suci yang lain, sampai ia kepada Sulbi Abdullah bapa Rasulullah. Kemudian keluarlah ia ke dunia melalui rahim ibunya Aminah. Sesungguhnya telah datang kepadamu nur dari Allah dan kitab yang nyata. Al-Quran Surah 5 ayat 15. Tentang ayat di atas tafsir Al-Jalalain oleh Al-Suyuti menyatakan makna nur itu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Anbiya ayat 107, tidaklah kami mengutuskan kamu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat kepada sekalian alam. Hadis, Allah Ta'ala Maha Pemberi dan Aku Pembahagi. Allah Ta'ala Al-Muti wa Ana Al-Qasim. Dalam kitab Kashf Al-Khafa wa Muzil Al-Ibas Aman Ishtahara min Al-Ahadith ala Al-Sinatin Nas oleh Al-Ajluni, 1162 Hijrah. Hadis yang bermaksud, yang pertama dijadikan Allah ialah Nur Nabi engkau, wahai Jabir. Diriwayatkan oleh Hebi di Al-Razak dengan sanadnya daripada Jabir bin Abdullah dengan lafaz, katanya, aku berkata, wahai Rasulullah, bapa dan bonda hamba menjadi tebusan Tuhan. Beritahu kepada hamba tentang perkara terawal yang dijadikan Allah sebelum segala sesuatu. Jawab baginda, wahai Jabir, sesungguhnya Allah jadikan sebelum segala sesuatu nur Nabi engkau daripada nurnya. Kemudian ia jadikan nur itu berkisar dengan kudrat cara yang dikehendakinya. Walau dalam masa itu tiada lauh mahfuz, tiada kalam, syurga dan neraka, tiada malaikat, langit, bumi, matahari, bulan, jin dan manusia. Maka bila Allah kehendaki menjadikan sekalian makhluk ia membahagikan nur itu kepada 4 bahagian. Daripada juzu pertama ia jadikan Al-Kalam, daripada yang kedua ia jadikan lauh mahfuz, daripada yang ketiga ia jadikan arash, kemudian ia membahagikan pula juzu yang keempat itu kepada 4 bahagi. Maka daripada juzu yang pertama ia jadikan malaikat penanggung arash, daripada juzu yang kedua ia jadikan kursi, daripada yang ketiga ia jadikan malaikat yang baki lagi. Kemudian ia membahagikan lagi juzu yang keempat itu kepada 4 bahagi. Yang pertamanya dijadikan langit-langit, yang keduanya bumi-bumi, yang ketiganya syurga dan neraka. Kemudian yang keempatnya dibahagikan kepada 4 bahagian. Yang pertamanya dijadikannya nur pandangan mata muslimin, daripada yang kedua cahaya hati mereka, ia marifat terhadap Allah, daripada yang ketiga dijadikannya nur kejinakan mereka dengan Allah, iaitu tiada ilahi melainkan Allah, Muhammad Rasulullah. Dari Ibad bin Sariyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku di sisi Allah sebagai khatam an-nabiyyin, penutup sekalian nabi, walau Adam masih terbujur dalam tanahnya, sebelum roh ditiupkan ke dalamnya. Riwayat Ahmad dan Baihaqi serta Al-Hakim. Dari Maisarah Al-Dabir katanya, aku berkata, wahai Rasulullah, bilakah Tuan hamba menjadi nabi?
Jawabnya Rasulullah bersabda, waktu Adam masih antara roh dan jasad. Riwayat Ahmad dan Al-Bukhari. Al-Ghazali dalam kitab Al-Nafkh wa Al-Taswiyah, hadis aku Nabi terawal dari segi penciptaan dan terakhir dari segi bangkitkan dalam sejarah, bahawa maksud penciptaan Al-Khalq di sini ialah takdir atau penetapan, bukannya mengadakan Al-Takdir duna Al-Ijad, maka baginda itu sebelum bondanya melahirkannya tidak wujud sebagai makhluk, tetapi wujud dalam bentuk matlamat dan aspek-aspek kesempurnaan, Al-Ghayat wa Al-Kamalat, yang mendahului dalam takdir yang mengikutinya. Dalam wujud inilah makna kata-kata mereka, yang bijaksana, awal fikiran ialah akhir amalan, dan akhir amalan adalah awal fikiran. Awal al-fikrah akhir al-amal wa akhir al-amal awal al-fikrah. Dalam Al-Mustadrak oleh Al-Hakim radhiyallahu anhu terdapat beberapa riwayat berkenaan dengan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan kepada kami oleh Ali bin Hamshat al-Adl, Harun bin Abbas al-Hashimi meriwayatkan kepada kami, Jundul bin Walid meriwayatkan kepada kami, seterusnya sampai kepada Al-Abbas, bahawa baginda bersabda, Allah mewahyukan kepada Isa alaihi salam, wahai Isa, berimanlah engkau kepada Muhammad dan suruhlah sesiapa yang mendapatkan baginda dari kalangan umatmu supaya beriman dengannya. Kalaulah tidak kerana Muhammad aku tidak menjadikan Adam. Kalaulah tidak kerana Muhammad tidak aku jadikan Adam. Kalaulah tidak kerana Muhammad aku tidak jadikan syurga dan neraka. Aku jadikan arasy atas air. Kemudian ia bergoncang. Maka ditulis atasnya la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Maka ia pun tenang. Dari Irbad bin Sariyah katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya aku di sisi Allah pada awal kitab khatam sekalian anbiya. Walau Adam terbujur dalam jasadnya, aku akan memberitahu kepada kamu takwilan tentang itu. Aku adalah doa bapaku Ibrahim, berita gembira saudaraku Isa kepada umatnya, dan aku pemandangan bondakku, yang ia lihat keluar daripadanya nur yang menjadikan terang baginya istana-istana di Syam. Riwayat daripada Khalid bin Madan, dari beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa mereka bertanya kepada baginda, beritaku kepada kami berkenaan dengan tuan hamba. Baginda menjawab, aku doa bapaku Ibrahim, berita gembira Isa kepada umatnya tentang aku akan diutus. Dan bondaku melihat sewaktu aku dilahirkan keluar daripadanya nur yang menerangi baginya Busra, dan Busra adalah di negeri Syam. Dalam Sahih Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memaktubkan takdir sekalian makhluk sebelum dijadikan langit dan bumi selama 50,000 tahun dan arasy-Nya berada di atas air, dan termasuk ke dalam jumlah yang termaktub dalam ibu kitab ialah bahawa Nabi Muhammad adalah khatam sekalian anbiya. Dan dari Al-Irbad bin Sariyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, sesungguhnya aku di sisi Allah adalah khatam, penutup, anbiya. Walau Adam terbujur dalam jasadnya itu terbujur sebelum ditiupkan roh padanya. Hadis dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Anas, Jabir, Ibn Abbas, Ibn Umar, Abi Darda, Abu Hurairah dan lainnya, meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu yang baginda itu tertulis namanya atas arasy dan tiap-tiap langit dan tiap-tiap pintu syurga, atas daun-daun syurga, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, dan tidak termaktub yang demikian itu dalam alam malakut melainkan atas daripada nama-nama anbiya lainnya, melainkan untuk para malaikat menyaksikannya dan untuk mereka mengetahui hal keadaan baginda diutus kepada mereka, juga selain daripada diutus kepada manusia. Dan Ibn Asakir mengeluarkan riwayat daripada Ka'ab al-Ahbar bahawa Adam memberi wasiat kepada anaknya Syed, katanya, tiap-tiap kali kamu berzikir menyebut nama Allah maka sebutkan juga dengannya nama Muhammad. Sesungguhnya aku melihat nama baginda itu termaktub atas tiang arasy walalaku di antara ruh dan jasad. Kemudian aku mengeling lihat lalu aku dapati tidak ada mana-mana tempat di langit melainkan tertulis padanya nama Muhammad. Dan aku tidak melihat dalam syurga sebuah istana dan bilik melainkan tertulis padanya nama Muhammad, dan aku melihat namanya tertulis atas leher bidadari. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku sudah Nabi walal Adam, masih antara roh dan jasad. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya,
Bahawasanya aku di sisi Allah pada awal kitab adalah kesudahan para anbiya. Ketika itu, Adam masih diletakkan di dalam tanah. Hadisnya, aku dibangkitkan kepada umat manusia seluruhnya. Allah mengambil janji atas semua nabi-nabi untuk Muhammad, nabi lagi rasul atas mereka semuanya, seperti dalam firman Allah. Dan, ingatlah, ketika Allah mengambil perjanjian setia dari nabi-nabi, dengan firman-Nya, sesungguhnya apa jua kitab dan hikmat yang aku berikan kepada kamu, kemudian datang pula kepada kamu seorang rasul yang mengesahkan apa yang ada pada kamu, hendaklah kamu beriman sungguh-sungguh kepadanya, dan hendaklah kamu bersungguh-sungguh menolongnya. Allah berfirman lagi, bertanya kepada mereka, sudahkah kamu mengakui dan sudahkah kamu menerima akan ikatan janjiku secara yang demikian itu? Mereka menjawab, kami berikrar. Allah berfirman lagi, jika demikian, maka saksikanlah kamu, dan aku juga menjadi saksi bersama-sama kamu. Ali Imran 3 ayat 81. Kata Imam Al-Suyuti, dikeluarkan hadis oleh Ibn Abi Hatim dari Al-Sudi, tidak dibangkit seseorang Nabi mulai dari Adam melainkan Allah mengambil janjinya supaya ia benar-benar beriman dengan Muhammad. Ibn Asakir mengeluarkan hadis dari Ibn Abbas, terus-menerus Allah mengutamakan dan mendahulukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Adam dan nabi-nabi selepas daripadanya. Al-Hakim mengeluarkan hadis dari Ibn Abbas katanya, Allah mewahyukan kepada Isa, berimanlah engkau dengan Muhammad dan suruhlah sesiapa yang bertemu dengan baginda itu dari umatmu supaya beriman dengannya. Kalaulah tidak kerana Muhammad aku tidak jadikan Adam, syurga, dan neraka. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya, dijadikan malaikat dari Nuh, Muhammad, dan dijadikan jin dari jalang, lidah, api dan dijadikan manusia dari apa yang telah disifatkan kepada kamu. Al-Hakim Al-Tirmizi meriwayatkan daripada Zakwan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak mempunyai bayang-bayang sama ada ketika berada di bawah sinar matahari maupun bulan. Bagaimanakah cahaya boleh mempunyai bayang? Rasulullah itulah cahaya, maka tidak mempunyai bayang. Nabi bersabda, Ana Abu Aruh, wa Adam Abu Bashar. Aku bapa segala roh dan Adam bapa segala jasad. Firman Allah kemudian apabila aku sempurnakan kejadiannya, serta aku tiupkan padanya rohku, maka hendaklah kamu sujud kepadanya. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kamu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan menemui Allah dan hari akhir dan mengingat Allah sebanyak-banyak. Surah Al-Ahzab 33, ayat 21. Dan ketahuilah bahawa sesungguhnya di dalam dirimu ada Rasulullah. Surah Al-Hujurat 49, ayat 7. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Nescaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Surah Ali Imran 3, ayat 31. Muhammad itu sekali-kalilah bukanlah bapa dari seorang laki-laki di antara kamu tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup Nabi-Nabi. Dan sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui segalanya. Surah Al-Ahzab 33, ayat 40. Orang-orang yang telah kami beri Alkitab mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebahagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Surah Al-Baqarah 2, ayat 146. Siapa saja yang mengatakan Muhammad Rasulullah telah mati, akan saya bunuh. Umar bin Khattab. Siapa yang menyembah Muhammad bin Abdullah, beliau telah mati. Siapa yang menyembah wajah Allah, dialah yang maha abadi. Abu Bakar As-Siddiq. Peristiwa penting. Ketika terzahirnya Nur Muhammad, telah berlakunya satu peristiwa dan perbalahan dengan Nurullah, perabutan jawatan Rab. Maksudnya Nur Muhammad mengakui dia adalah Rab, sebab Nur Muhammad telah merasai sifat yang wajib bagi Allah adalah miliknya, dan Allah mengatakan dia Rab. Diceritakan kisah ini untuk membawa kepada faham, berlakulah perbalahan di antara Nurullah dengan Nur Muhammad. Nurullah mengatakan dia Rab, begitu juga Nur Muhammad mengatakan ya Rab. Di sini berlaku satu pertandingan sorok-sorok, menghampirkan kepada faham dua. Perjanjian telah dibuat di antara Allah dengan Nur Muhammad, siapa yang jumpa siapa di Allah Rab. Dimulai Nur Muhammad menyembunyikan dirinya, dengan senang Allah menjumpainya.
Sampai masanya Nurullah menyembunyikan dirinya, maka Nur Muhammad tidak dapat menemui Allah. Maka setelah selesainya perbalahan itu, maka Nur Muhammad pun mengakui Allah adalah Rabb, lantas melafazkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah. Maka Allah pun melafazkan, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah Nur Muhammad mengakui tiada ilahi melainkan Allah, maka Allah pun mengakui akan kerasulan Nur Muhammad dengan kalimah Muhammadar Rasulullah. Di sinilah bermulanya saksi dan penyaksian. Nur Muhammad bersaksi, Allah menjadi saksi dan seluruh umat menyaksikannya melalui dalil-dalil. Kalimah ini juga Nabi Isa mengajar Bilal ibni Rabah azan. Kalimah ini juga menjadi kalimah tauhid bagi sekalian umat Islam. Dua kalimah syahadah. Kenapa Nur Muhammad tidak dapat mencari Allah? Sebab Allah telah ghaib di dalam Nur Muhammad, maka Allah itu maha ghaib. Mengenali Nur Muhammad. Hadis Nabi SAW, apabila kamu menyampaikan risalahku hendaklah kamu sertakan dengan dalil atau kias supaya ia menghampiri kepada kefahaman. Dalil akli rupa Nur Muhammad. Nur Muhammad itu adalah makhluk Allah. Maka setiap makhluk dapat disimpulkan zat, sifat, asma, nama, dan afal, perbuatan. Ini termasuklah Nur Muhammad. 1. Warna kekuning-kuningan. Ka'anahuna baidu maknun. Putih kekuning-kuningan, seolah-olah mereka telur, burung kaswari, yang tersimpan dengan sebaik-baiknya. As-Safat 37, ayat 49. 2. Dalil pada cahaya matahari, cahaya kuning telur ayam kampung. Lihat cahaya kuning telur ayam kampung di waktu matahari tegak di kepala. 3. Kias pada daun yang nak mati. Lalu mereka melihat tanaman itu menjadi kuning kering. Ar-Rum 30, ayat 51. Penciptaan alam daripada Nur Muhammad. Ringkasan usul. Apabila Allah menilik Nur Muhammad di dalam kun, maka gementarlah ia sehingga mengeluarkan air peluh. Dengan titisan air peluh Nur Muhammad itulah terjadinya sekalian alam. Dalam 6 hari, 6 waktu, 6 detik, 6 ketika. Amat mudah bagi Allah untuk menciptakan sesuatu. Desiran titisan Nur Muhammad menitis untuk menjadi sesuatu berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Maka menjadilah makhluk berpasang-pasangan. Ilustrasi sebagai kiasan dan hiasan. Hiasan berpeluh itu, lihatlah kejadian titisan air yang terbentuk pada gelas kaca yang diisikan ais di dalamnya. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahawasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, Nur Muhammad, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Surah Al-Anbiya, 21 ayat 30. Surah Al-Iraf, ayat 54. Sesungguhnya Rabb kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu dia bersemayam di atas arsh. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan dan bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah, Maha Suci Allah, Rabb semesta alam. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami ke seluruh ufuk alam dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahawa Al-Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahawa sesungguhnya Rabbmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Fusilat ayat 53. Semua yang ada adalah fana, binasa. Dan yang baka, kekal, itu adalah wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ar-Rahman, ayat 26 hingga 27. Penutup. Dalam pelbagai rujukan ayat Al-Quran, hadis dan pelbagai kitab-kitab kuno, perkara yang sama disebut itu yang mula-mula dijadikan Allah ialah Nur Muhammad dan kemudian daripadanya dijadikan sekalian alam. Kita berpegang dan beriman bahawa Nur Muhammad ini adalah makhluk yang mula-mula diciptakan Allah. Ia kekasih Allah. Maka kita dapat membezakan antara Nur Muhammad yang telah dilantik sebagai Rasulullah sebelum penciptaan alam dan menjadi unsur setiap kejadian dalam alam ini, manakala Nabi Muhammad bin Abdullah, penutup para Nabi, lahir ke dunia,
Sebagai seorang manusia seperti kita, pembukaan bab Nur Muhammad ini menuntut kita mengusul lagi kejadian diri kita sendiri dengan lebih lanjut. Firman Allah di dalam hadis Qudsi, Al-insanu siri, wa ana siruhu, wasiri sifati wasifati la ghalihi. Insan itu rahasiaku, aku rahsia insan. Rahasia itu adalah sifatku, sifatku tiada lain adalah aku. Dari sini fahamlah kita bahawa rahsia manusia itu Allah. Roh manusia itu berasal dari Nur Muhammad. Jasad manusia itu dari Adam, dijadikan dari unsur alam, juga dari Nur Muhammad. Dan sekalian alam dari Nur Muhammad. Ini dikatakan hubungan Allah Muhammad umat. Dan kita, umat Muhammad, adalah titisan Nur Muhammad. Perjalanan seterusnya, mujahadah diri, menuntut ilmu sehingga boleh mengenal Allah. Surah Ar-Rahman, ayat 33. Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus, keluar, penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Dan sesungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri sebagaimana kami ciptakan pada mulanya, di tempat Nur Muhammad. Dan kamu tinggalkan di belakangmu, di dunia, apa yang telah kami kurniakan kepadamu, segala makhluk. Dan kami tiada melihat besertamu pemberi syafaat yang kamu anggap bahawa mereka itu sekutu-sekutu Allah di antara kamu, tiada syirik. Sungguh telah terputuslah pertalian antara kamu dan telah lenyap ghaib dalam ghaibullah daripada kamu apa yang dahulu kamu anggap sebagai sekutu Allah. Surah Al-An'am 6 ayat 94. Bacaan lanjut. Kisah Uwais Al-Qani, beliau mengenali Rasulullah melalui cahaya Nur Muhammad, tak dikenali di dunia, tetapi popular di langit.